Malaysia dijangkiti virus perpecahan, kata Sultan Ibrahim. Wow. Virus perpecahan. Tuanku Sultan ni tengok saya punya live VPN tuan. VPN. Hashtag VPN. Okey, sambil saya baca ni boleh tak tuan-tuan? Hashtag VPN pas tepu. Hashtag VPN tuan-tuan. Virus perpecahan. Sultan Johor dan bakal yang di-Pertuan Agong kata. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Amiruddin Sultan Iskandar hari ini bertitah keutamaan baginda sebagai ketua negara menjaga kepentingan 33 juta rakyat Malaysia dan bukan hanya wakil 220 orang wakil rakyat. Sultan Ibrahim bertitah pemilihan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong bukanlah satu kenaikan pangkat tetapi tambahan tanggungjawab. Saya merasakan negara ini telah dijangkiti satu virus yang pernah saya sebutkan dahulu, iaitu virus perpecahan. Virus ini berpunca daripada pemimpin politik bersikap berbalah, caci mencaci, menabur fitnah, memecah perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kedudukan demi kepentingan diri sendiri, kata Sultan Ibrahim. Justru baginda menyeru semua pemimpin agar bertolak ansur dan hormat menghormati untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan hidup. Majlis Raja-Raja dalam mesyuaratnya ke-263 telah memilih Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh 5 tahun buka kuasa 31 Januari 2024. Virus Perikatan Nasional, virus pembangkang ni tuan-tuan, disebut sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong, bakal Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor. Dan saya orang kata apa? Saya bawa benda ini sebagai VPN, virus Perikatan Nasional. Kenapa virus tuan-tuan? Kenapa virus? Ini perkara yang diorang tak faham. Diorang kata kami PAS adalah parti yang bersih. Kami adalah parti yang tidak ada terpalit dengan rasuah. Dia bukan tak terpalit dengan rasuah tuan-tuan. Isunya adalah dia pandai simpan. Dia tak macam orang lain masuk akaun sendiri kan. Tak macam ada setengah parti tu masuk akaun sendiri. PAS bijak, PAS licik kan? So dia tahu benda ni. Apa khabar Sanusi? Sanusi apa khabar? VPN. 2 bekas pegawai didakwa MB Kedah tidak lagi boleh membungkam. PKR hari ini mempersoalkan sikap membungkam Menteri Kedah Sanusi susulan tindakan mahkamah yang mendakwa 2 bekas pegawainya berkaitan unsur sama perlombongan REE di negeri itu. Timbalan Setiausaha Agung PKR Muhammad Zakwan Mustafa berkata pendirian Sanusi penting setelah pemimpin itu sebelum ini menafikan dia menyalahgunakan jawatan selaku Menteri Besar dan pengurusi MBI berkaitan usaha sama perlombongan atau terlibat dalam kecurian. Sejak awal lagi Sanusi menafikan penglibatan dalam perlombongan RE. Kini 2 pegawai memegang jawatan penting di bawah pentadbiran beliau dituduh di mahkamah atas kesalahan meminta dan menerima rasuah. Jadi kita nak lihat apa pendirian Sanusi. Soalannya, adakah beliau mengetahui kegiatan kedua pegawai tersebut? Sekiranya dia tidak mengetahui tindak tanduk 2 pegawai beliau, maka itu menunjukkan Sanusi tidak cekap dalam soal pentadbiran. Semalam, bekas Setiausaha Politik Sanusi Muhammad Hilmi Abdul Wahab didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan perlombongan REE di sekitar negeri itu pada Julai lepas. Muhammad Hilmi mengaku tidak bersalah. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan berjumlah RM250,000 daripada pengarah syarikat REE Liana Maman atau Khalid melalui Syed Muhammad Sid Aluvi. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh yang ketika itu adalah setiausaha politik kepada Sanusi membantu syarikat berkenaan mendapat kelulusan permohonan lesen perlombongan dan lesen penjelajahan REE di sekitar Kedah. Sementara itu, bekas ketua eksekutif CEO MBI Malaysia, Menteri Besar Incorporated yang dipengerusikan oleh Sanusi sendiri iaitu Muhammad Sobri Osman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Al-Awsat semalam terhadap 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah kira-kira 12 juta ringgit. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah 4 juta ringgit daripada John Abad Pay sebagai dorongan untuk membentuk syarikat kumpulan perlombongan REE Sdn Bhd menjalankan usaha sama perlombongan REE melalui MOU di antara syarikat itu dengan MBI Kedah. Untuk rekod, Setiausaha Agung Saifuddin sebelum ini berkata ketidakcekapan Sanusi dalam mentadbir adalah sebab berlakunya kecurian REE. Saifuddin berkata, sebagai individu memimpin kerajaan negeri, Saifuddin sudah pasti diberikan taklimat dari semasa ke semasa. Tetapi itu tidak berlaku. Dan di dalam dakwaan itu juga Sanusi mengatakan bahawa dia akan menyaman Saifuddin Nasution. Tapi sehingga ke hari ini
Tidak ada surat saman tersebut. Setahu saya lah, saya mungkin salah. Mungkin dah hantar. I might be wrong. Tetapi tidak ada. Sebaliknya, 2 pegawai tertinggi, satu bekas setiausaha politik beliau, sewaktu dia memerintah last PRN, dan juga bekas bekas CEO MBI, Menteri Besar Incorporated. Kedua-duanya didakwa, sedangkan Sanusi kata dia tak tahu. Nah, tuan-tuan, kalau kita faham lobby, dia dibayar. Dia dibayar untuk apa? Kenapa bayar setiausaha politik? Kenapa bayar CEO MBI? Tidak lain tidak bukan agar, sebab pengurusinya kita kena faham. Tanah ini adalah urusan kerajaan negeri di mana final kelulusan adalah Menteri Besar. MBI di bawahnya pengurusinya Menteri Besar. So, bila duit itu dibayar, soalan kita, adakah Sanusi tak tahu? Adakah Sanusi tak dapat? Adakah Sanusi tidak meneliti perkara tersebut atau tak aware? Adakah Sanusi berani untuk menyatakan saya tak tahu? Ini semua orang bawah saya yang buat? Sebab kalau dia berkata demikian, maka menunjukkan dia tidak cekap dalam pentadbiran. Sehingga rasuah boleh berleluasa di bawah hidung dia sendiri. Di dalam rumah dia sendiri. Tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan. Pakai kopiah belum tentu dia tak terima. Belum tentu. Virus Perikatan Nasional, VPN. So, apa jawapan Sanusi sekarang tentang perkara ini? Apa penjelasan Sanusi? Di mana Sanusi? Kalau sebelum ini laju je dia membuat ni tau, membuat kenyataan, membuat statement, buat ceramah ni dekat Kemaman ni tengah pilihan raya kan. Tengok ceramah, hentam. Ni dah modal ni, tuan-tuan. Pas nak bercerita tentang integriti apa? Sampaikan, takutnya dia orang ni, sampaikan dia kena letak Menteri Besar Terengganu bertanding dekat Kemaman, tuan-tuan. Takutnya pas sekarang ini. Dan satu hal lah, kedua nama. Dia orang risau disebabkan janji yang tak dipenuhi di Kemaman tempoh hari, di Terengganu, bukan Kemaman saja. Mereka risau lepas ini mereka akan kalah dalam pilihan raya di Kemaman. Kalau kalah itu, tuan-tuan, dahlah 4 orang melompat. 4 orang dahlah melompat daripada Perikatan Nasional. Kalau kalah dah jadi 5, tuan-tuan. Mana cukup jumlahnya? Tapi hari ini, menarik Sahidan kata, ni, saya nak jawab Sahidan ni. Gatekeeper media dulu tak sekejam sekarang, kata Syahidan. Seorang ahli parlimen Perikatan Nasional menyela cara kerajaan didakwa kejam dalam menyekat industri media tempatan daripada melaporkan berita dianggap bertentangan dengan pendirian Anwar Ibrahim. Berucap ketika membahaskan belanjawan, Syahidan berdakwa rakan wartawannya meluahkan rasa tidak puas hati terhadap Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Syahidan berkata pengamal media telah ditegur oleh Fahmi apabila mereka melaporkan berita yang tidak mengikut skrip kerajaan Madani. Apa telah cara jadi Fahmi, seorang yang memperjuangkan hak kebebasan bersuara pada masa lepas. Sebelum ini, Perdana Menteri juga tekankan media bebas yang bertanggungjawab dan ambil rasa terbuka di atas kritikan dan teguran. Ramai rakan media dipanggil SKMM dan beberapa portal diberi amaran sekat kerana bertentangan dengan hasrat PN. Nak kerajaan dulu dan sekarang, dulu ada gatekeeper, penjaga media. Tapi tak sekejam sekarang. Kita tak syok sendiri, kita perlu mendengar pandangan semua pihak. Baik, saya jawab. Saya adalah salah seorang mangsa kekejaman kerajaan sebelum ini. Dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan ingat, berita akta berita tidak benar yang diluluskan di bawah akta darurat. Bukan setakat saya, ramai lagi sebenarnya kena tahan. So, bila dia sebut gatekeeper itu tidak kejam, sekarang ini tuan-tuan, ada ke kita tangkap orang dalam keadaan dia tak fitnah? Paling kurang, kita saman dalam fitnah. So, bila kita sebut kejam itu, kan, kita tengok sendiri hari tempoh hari. Daripada 2010 sampai sekarang, hanya 19 orang yang didakwa di bawah akta hasutan. Saya salah seorangnya. Tetapi erti kata lain, tak ada pun kerajaan menggunakan akta hasutan itu sewenang-wenangnya. Tetapi, apa ini masukkan sebagai kejam? Dia bukan kejam. Tuan-tuan, kalau kejam, macam kenapa berita boleh menyiarkan benda yang tidak sepatutnya disiarkan? Kita pun tahu benda tu. Tetapi yang ditegur oleh Fahmi, bukan itu. Yang ditegur oleh Fahmi adalah berita ataupun pun ataupun headline yang misleading, yang tak sepatutnya, yang pro kepada pembangkang. Bukan pro kepada pembangkang arti kata tak boleh, tak. Misleading.
ceritanya tentang lain. Tetapi dia punya berita, dan kita faham majoriti rakyat ni bukan baca isi berita. Dia tengok headline je.